Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita dalam Master Kimia SPM. Bersama dengan kami kali ini insya-Allah kita masih lagi dalam tajuk dalam bab yang ketiga. Ya, dalam kimia tingkatan 4 iaitu konsep mol, formula dan persamaan kimia. Dan kali ini kita akan membincangkan tentang standard kandungan SK 3.2 iaitu konsep mol. Baik ya, konsep mol. Ini adalah asas kepada kimia ya. Maka pelajar-pelajar mesti faham tajuk ni ya, sebaik-baiknya kalau boleh. Okey, apa yang pertamanya kita tengok apa yang dikatakan sebagai mol. Okey, jadi mol satu benda baru yang pelajar pernah dengar kan? Sebelum ni tak pernah dengar mol. Okey. Mol ialah bilangan zarah yang terdapat dalam 12 gram karbon 12. Itu dari segi takrifannya. Maknanya, ya, satu mol, bila kita sebut satu mol mengandungi sebanyak 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah. Okey. Ini adalah bilangan zarah yang terdapat dalam satu mol. Jadi bilangan zarah dalam satu mol ni adalah tetap, iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23. Dan ia disebut sebagai pemala Avogadro. Okey ya, macam kita kata dalam satu dozen. Satu dozen, bilangan untuk satu dozen ni ialah 12. Dan 12 ini ialah pemala tetap ya. Kalau kata satu dozen tak boleh ubah, mesti 12. Okey, kalau satu mol maka mesti 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah. Baik. Dan bila kita sebut zarah, ya, zarah ini dia ada 3, sama ada atom, ion atau molekul. Maksudnya satu mol bahan di dalamnya bilangan zarahnya adalah 6.02 darab 10 kuasa 23 dan bergantung kepada bahan sama ada ya atom, ion atau molekul. Okey, contoh ya. Kita tengok ya. 1 mol kuprum Cu ya. Dalamnya bilangan zarahnya adalah tetap 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey, kerana Cu adalah atom maka kita katakan atom 6.02 darab 10 kuasa 23 atom. Okey, itu Cu. Cu ni benda yang satu kan, Cu. Okey. Itu bilangan atom di dalamnya ialah 6.02 darab 10 kuasa 23 atom Cu. Okey, kalau kita kata 1 mol karbon dioksida CO2, maka bilangan zarah dalam tu juga adalah tetap pemala Avogadro tadi 6.02 darab 10 kuasa 23. Tapi kerana karbon dioksida adalah molekul, maka ya zarah di dalamnya adalah molekul. Ya, 6.02 darab 10 kuasa 23 molekul. Baik. Okey. Karbon dioksida CO2, C1O2. Okey. Okey ya, bilangan molekul. Tapi kalau kita nakkan bilangan atom di dalam 1 mol karbon dioksida ini, maka jawapan kita tadi ya 6.02 darab 10 kuasa 3 tadi kita perlu darabkan dengan 3. Kenapa? Sebab dalam 1 molekul karbon dioksida ada 3 atom. Okey, darab dengan 3. Nanti bila kita darab dengan 3, maka kita akan dapat jawapannya 1.806 darab 10 kuasa 24 atom. Okey, atom ya. Kerana 1 molekul CO2 mengandungi 3 atom. Okey, itu beza dia ya. Okey. Kita cuba tengok contoh yang lebih detail ya, lebih contoh lain lah. 1 mol zinc. Maka di dalamnya terdapat 6.02 darab 10 kuasa 3 pemala Avogadro tadi. Okey, zinc adalah atom, maka atom 6.02 darab 10 kuasa 3 atom. Kalau 2 mol zinc, okey, maka pemala tadi 6.02 darab 10 kuasa 3 kita perlu darab dengan 2. Ya. Kita akan dapat jawapannya ialah 1.204 darab 10 kuasa 24 atom. Okey, kerana zinc di atom.
Kalau 0.5 mol zinc, maka pemalar Avogadro tadi kita darabkan dengan 0.5. Kita akan dapat jawapannya 3.01 darab 10 / 3 atom. Boleh ya? Okey. Kalau kita ada molekul 0.1 mol air H2O, maka bilangan molekul di dalamnya, maka pemalar Avogadro tadi sama 6.02 darab 10 / 3. Kita darabkan dengan 0.1. Maka kita akan dapat jawapannya adalah 6.02 darab 10 / 22 molekul. Ya, kenapa molekul? Sebab air adalah molekul. Okey. Kalau kita nak dapatkan bilangan atom dalam air, ya, maka jawapan tadi 6.02 darab 10 / 22 kita kena darabkan dengan bilangan atom dalam air, iaitu H2O. 3 ya, 3. H2O1 3. Maka jawapan tadi kena darabkan dengan 3, kita akan dapat nanti jawapannya ialah 1.806 darab 10 / 23 kali ni atom. Itu beza dia. Antara molekul dan atom. Okey. Bagaimana pula kalau kita tadi kita ada mol nak cari bilangan zarah, ya. Sekarang kita ada bilangan zarah. Contohnya kita ada 1.204 darab 10 / 22 atom Na, natrium. Macam mana kita nak cari molnya? Okey. Mudah saja sebab tadi kita ada mol, nak cari bilangan zarah, kita darab. Darab dengan mol. Ya, bila kita ada mol nak cari bilangan zarah, jadi pemalar Avogadro tadi kita darabkan dengan bilangan mol. Ya. Sekarang kita ada bilangan zarah, nak cari bilangan mol. Maka bila terbalik kita bahagikan. Ya. Bilangan zarah tadi kita bahagikan dengan pemalar Avogadro kita. 6.02 darab 10 / 23. Ya, iaitu 1.204 darab 10 / 22 bahagi dengan 6.02 darab 10 / 23. Kita akan dapat jawapan nanti 0.02. Okey, begitu juga kalau kita ada bilangan molekul Cl2, sama saja. 1.505 darab 10 / 23. Kita ada bilangan molekul, kita nak cari mol, sama juga. Maka 1.505 darab 10 / 23 kita bahagikan dengan pemalar Avogadro 6.02 darab 10 / 23, kita akan dapat jawapannya ialah 0.25. Okey, jadi kesimpulannya untuk mudah kita faham, ya, maka kalau kita ada bilangan mol, kita nak cari bilangan zarah, maka kita hanya perlu darab, ya, bilangan mol tadi darab dengan pemalar Avogadro. Kalau kita ada bilangan zarah, kita nak cari mol, maka bilangan zarah tadi kita bahagikan dengan pemalar Avogadro. Okey, itu saja, mudah saja. Okey, jadi 1 mol, kita faham 1 mol bahan mengandungi 6.02 darab 10 / 23 zarah. Bagaimana pula dengan jisim untuk 1 mol bahan? Ya, mudah saja. 1 mol bahan bilangan zarahnya adalah tetap. Betul disebut pemalar, ya. Maka jisim mol bahan juga, ya. Sama juga jisim mol bahan ini dia bergantung kepada, ya, jisim molarnya. Jisim 1 mol bahan sama dengan jisim molarnya. Ataupun kita kata GAR, jisim atom relatif, atau jisim molekul relatifnya. Okey. Tengok kalau pelajar masih tak faham, contoh, ya. Katakan 1 mol Mg magnesium, maka di dalamnya terdapat sebanyak 6.02 darab 10 / 23 atom. Maka jisim 1 mol Mg adalah 24 gram. Kenapa 24? Sebab GAR Mg ialah 24. Okey, kita dah belajar sebelum ni GAR, ya. Begitu juga, ya, contoh yang kedua, 1 mol karbon monoksida. Dalamnya bilangan zarah yang tetap. Cuma kali ini dia molekul, ya. 6.02 darab 10 / 23 molekul. Jisim untuk 1 mol karbon monoksida sama dengan 28 gram. Kenapa? Kerana jisim molekul relatif CO ialah 28. C12 tambah O16, 28, ya. Jadi kesimpulannya, ya, jisim untuk 1 mol bahan sama dengan jisim molarnya.
Jadi pelajar-pelajar ya kena ingat satu formula. Ini formula asas untuk mencari mol, iaitu bilangan mol sama dengan jisim dalam gram ya, bahagi dengan jisim molar. Jisim molar ni JR kalau atom atau JMR kalau dia molekul ya. Okey, ini kena hafal, wajib hafal. Daripada formula yang kita ada ini, kita boleh buat satu kesimpulan. Okey, kita ada bilangan mol, kita ada jisim. Contoh, kita ada jisim, kita nak cari mol. Daripada jisim, nak cari mol, maka berdasarkan formula kita tadi, kita kena bahagi dengan jisim molar. Kita ada bilangan zarah, nak cari mol, kita kena bahagi dengan pemalar Avogadro. 6.02 dan 10.23. Kalau kita ada bilangan mol, nak cari bilangan zarah, terbalik. Kita perlu darab dengan pemalar Avogadro. Kita ada bilangan mol, nak cari jisim, maka kita darab dengan jisim molar. Senang untuk pelajar-pelajar ingat. Kalau kita nak cari mol, operasinya adalah bahagi. Okey. Kalau kita nak cari mol, operasinya bahagi. Kita ada jisim, nak cari mol, bahagi jisim molar. Kita ada bilangan zarah, nak cari mol, bilangan zarah bahagi pemalar Avogadro. Bila kita ada mol, kita nak cari yang lain, operasinya adalah darab. Okey, itu mudah nak ingat. Baik, kita tengok contoh ya. Contoh yang pertama, kira bilangan mol 2.2 gram gas karbon dioksida CO2. Okey. Dan biasanya untuk soalan pengiraan JR unsur diberi ya. Karbon 12, oksigen 16 diberi. Jangan risau. Okey, kita tengok pada soalan, apakah maklumat yang kita ada dalam soalan? Maklumat yang kita ada ya. Okey, so maklumat yang kita ada ialah jisim gas karbon dioksida. Jisim CO2. Maka langkah pertama, tak payah pening-pening, tak payah nak keliru-keliru. Langkah pertama mesti cari mol. Kita cari mol CO2. Okey, cari mol. Okey, kita ada jisim, gunalah formula jisim sama dengan mol sama dengan jisim bagi jisim molar. Jisim CO2 2.2 bagi jisim molarnya ya. 12 tambah 2 dah 16. Tambahkan dapat 44. So 2.2 bagi 44 kita akan dapat 0.05. Selesai. Okey, contoh yang kedua. Berapakah bilangan molekul amonia NH3 yang terdapat dalam 0.425 gram gas amonia? Okey, diberi JR, diberi pemalar Avogadro. Okey, soalan bagi pemalar Avogadro di sini 6 darab 10 kuasa 23. Jadi, pelajar-pelajar bila nak jawab soalan ni, guna pemalar Avogadro yang diberi. Tak perlu 6.02. 6 darab 10 kuasa 23 ya. Okey. Jawapan. Pastikan kita highlight dulu maklumat yang diberi dalam soalan. Maklumat yang diberi ialah 0.425 gram. Itu ialah jisim bagi amonia. Okey, langkah pertama ingat dalam kepala mol. Carilah mol amonia menggunakan formula jisim bagi jisim molar. 0.425 bahagi dengan 17 ya. Kita tambahkan dapat 17. Kita akan dapat 0.025. Okey, kita dapat mol. Ingat ya, sekarang kita cari bilangan molekul. Bilangan molekul ni bilangan zarah. Daripada mol ke bilangan zarah, kita kena darab. Ya. Jadi, bilangan molekul amonia sama dengan 0.025 darab pemalar Avogadro yang dibagi tadi. 6 darab 10 kuasa 23. Kita akan dapat jawapannya 1.5 darab 10 kuasa 22. Okey ya. Contoh yang ketiga. Kira bilangan atom yang terdapat dalam 4.8 gram gas etana CH4, CH4. Okey, dia beri JR, dia beri pemalar Avogadro. Biasa kalau dia beri JR, kalau dia beri pemalar Avogadro ni kita kena gunalah nanti dalam pengiraan ya. Okey, jawapannya. Pastikan kita highlight dulu maklumat diberi iaitu 4.8 gram itu ialah jisim etana. Macam biasa, pertama sekali cari mol. Okey, mol etana. 4.8 bahagi jisim molarnya, kita akan dapat jawapan nanti 0.3. Okey, 0.3 ini mol etana. Soalan nak kira bilangan atom. Jadi, kita darab dulu dengan 0.3 mol tadi, kita darab dengan pemalar Avogadro.
kita akan dapat jawapan nanti, ya. Okey, sebelum tu, kadang-kadang ada pelajar yang tak tahu nak guna kalkulator tu, ya. Cara nak menekan. Okey. Cara dia untuk menekan kalkulator ini, ya, tekan 0.3, tekan darab, tekan 6, tekan EXP, ya, exponent. Kalau pelajar-pelajar tengok di kalkulator itu, terutamanya yang menggunakan kalkulator Casio itu, ya, FX570 tu, di bawahnya itu dia dekat dengan butang sama dengan tu ada satu butang tulisnya EXP, ya, exponent. Jadi cara type-nya, ya, 6 EXP 23. Itu cara kita menaip dalam kalkulator itu. 0.3 darab 6 ekspon 23, kita akan dapat jawapan 1.8 darab 10 kuasa 23 molekul. Kenapa molekul? Sebab air, tanah adalah molekul. Soalan nak bilangan atom, maka bilangan molekul ini kena tukar pada bilangan atom. Okey. Jadi jawapan tadi 1.8, kita kena 1.8 darab 10 kuasa 23, kita kena darabkan dengan 5. Kenapa? Sebab dalam metana ada 5 atom. C1 karbon 4. Ya. So bila kita darab, kita akan dapat jawapannya 9 darab 10 kuasa 23 atom. Ini baru jawapan yang terakhir. Boleh, ya? Okey. Contoh yang keempat, kira jisim gas karbon dioksida yang terdapat dalam belon yang mengandungi 9 darab 10 kuasa 1 molekul karbon dioksida CO2. Okey, dia beri GA, dia beri formulah Avogadro, sama juga 6 darab 10 kuasa 23. Okey, pastikan apa yang maklumat yang ada di sini. Maklumat yang diberi adalah 9 darab 10 kuasa 21. Itu adalah bilangan zarah. Kita ada bilangan zarah, kita nak cari mol. Gunalah formula mol sama dengan, ya, bilangan zarah bagi formulah Avogadro. Okey. Jadi bilangan zarah kita ialah 9 darab 10 kuasa 21 bahagi dengan 6 darab 10 kuasa 23. Cara tekan kalkulatornya ialah 9 EXP tekan EXP 21 tekan bahagi 6 EXP 23. Okey. Kita akan dapat jawapan 0.015. Okey, soalan nak jisim. Bila dapat mol, nak cari jisim, darab. Mol tadi kita darab dengan jisim molar. 0.015 darab jisim molar. CO2, ya. Kita akan dapat jawapan 0.66 gram. Okey, baik. Jadi itu 4 contoh yang boleh kita kongsi bersama pada kali ini. Dan pelajar pastikan banyakkan latihan, ya. Dan dalam modul kami itu, master kimia kami itu, kita sediakan banyak latihan yang berbagai-bagai bentuk. Dan pelajar cuba jawab. Kalau tak boleh jawab, boleh rujuk pada guru-guru, insyaAllah. Jadi sekarang itu, untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.